Tanggal 9 Mei 2018 adalah tarikh keramat yang menyaksikan Pakatan Harapan berjaya menguasai Putrajaya. Ia dianggap satu kejayaan besar bagi gabungan Parti Bersatu, PKR, DAP dan PAN mengalahkan kerajaan Barisan Nasional yang dilihat telah korup dan penuh dengan skandal rasuah. Hakikatnya, majoriti umat Islam dan Melayu merasakan tarikh itu adalah titik mula sejarah hitam bagi Malaysia. Kita sebenarnya sudah menjangkakan jika PH menang dalam pilihan raya 14, sesuatu perkara yang buruk akan berlaku pada negara dalam semua aspek. Ini berdasarkan kajian kita terhadap ideologi yang dibawa oleh parti DAP terutamanya, dan juga ideologi yang dibawa oleh pemimpin di dalam PKR itu sendiri. Jelas apabila berlaku dalam pilihan raya 14, apa yang kita jangkakan itu dari segi liberalism, dari segi kita kata peleburan identiti bangsa, penghinaan terhadap agama dan pemikiran-pemikiran yang barat yang menaikkan isu-isu yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT dan sebagainya itu benar-benar berlaku. Ibarat keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Itulah keadaan sebenar yang berlaku. Bahkan lebih teruk lagi, ketika berkempen, mereka berjanji kedudukan Islam dan Melayu tidak akan disentuh. Sebaliknya, setelah mendapat kuasa, janji hanya tinggal janji. Ya, yang jelas kita tengok kalau PKR dia membawa ideologi liberalism, maknanya manusia itu bebas dan sebebasnya untuk melakukan apa saja. Ini konteks yang dia bawa. Begitu juga DAP membawa idea sosialisme. Jadi dua ideologi yang besar ini yang mendominasi pemerintahan PH ketika itu. Jadi dengan membawa ideologi yang seperti ini, jadi kita dapat lihat bagaimana golongan-golongan LGBT diberi kedudukan yang tinggi, dihormati, dan tak pernah terjadi dalam sejarah di mana mereka ini boleh berarak di dalam negara kita di dataran merdeka. Tidak pernah berlaku dalam negara kita ini penghinaan terhadap agama, terhadap bangsa, terhadap budaya kita pun, termasuk tulisan pun. Ini semua melihatkan bagaimana mereka kerakusan mereka untuk menghapuskan identiti bangsa dan juga agama dan status negara kita ini begitu jelas. Saya rasa ini satu benda yang sangat menggusarkan kita ketika itu, dan ramai rakyat, alhamdulillah orang Melayu terutamanya, tiba-tiba tersentak dan melihat perkara ini. Maka sebab itu kita mampu menggerakkan rakyat untuk bersatu, dan akhirnya usaha kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka jatuh sendiri. Akibat tidak tahan dengan pelbagai isu melibatkan maruah Islam dan Melayu yang bertali arus, akhirnya satu himpunan digerakkan oleh Sekretariat Ummah yang ketika itu dipimpin oleh Tuan Haji Aminuddin. Objektif utamanya ialah membantah hasrat kerajaan meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICED, yang antara kandungannya ialah memberikan kebebasan untuk bertukar agama bagi umat Islam. Sebenarnya itu himpunan yang luar biasa lah. Saya pun tidak menjangka bagaimana rupanya kemarahan rakyat ini. Alhamdulillah, himpunan itu sebenarnya menunjukkan bagaimana sentimen orang Melayu ini. Ada perkara-perkara yang mereka boleh tolerate, tetapi ada perkara-perkara yang mereka sensitif, terutama berkenaan dengan isu bangsa dan isu agama ini. Jadi perkara inilah bagi saya satu petanda bagaimana akhirnya himpunan itu bukan saja mengubah pendirian kerajaan terhadap ICED, tetapi akhirnya terus mengubah kerajaan. Dari sudut perundangan pula, banyak agenda yang mahu dilaksanakan, antaranya memansuhkan hukuman mati yang jelas berpihak kepada pembunuh, mencadangkan Akta Harmoni yang mahu menyamaratakan Islam dengan agama lain, dan mendesak
diadakan pilihan raya tempatan yang hasilnya akan menindas orang Melayu. PH juga gagal dalam aspek pentadbiran negara apabila kerap membuat pusingan U, menjual aset penting negara, membuat pendakwaan terpilih dan sebagainya. Kalau kita tengok banyak bukti-buktinya macam saya katakan tadi, banyak kes-kes. Saya ingat tak kurang daripada 6 kes yang dilepaskan tanpa bicara. Kes Rafizi Ramli, kes Lim Guan Eng, pelbagai lagi yang dibebaskan selepas saja AG baru dilantik, iaitu Tommy Thomas. Yang paling klasik of course Lim Guan Eng tanpa bicara sekalipun. Begitu juga berlaku pelepasan kepada pembunuh adib ini yang telah ditangkap oleh polis. Telah ada justifikasi, ada evidence, tetapi dia lepaskan. Begitu juga kita kata penjualan aset-aset negara yang begitu strategik, di mana yang dikatakan sebagai integrity, transparency yang mereka lakukan selama ini. Sedangkan itu semua adalah antara aset strategik negara yang dimiliki oleh negara, akhirnya terlepas. Dan kita tengok bagaimana semua ini dikaburkan dengan istilah-istilah bagi saya yang diulang-ulang oleh mereka tentang rule of law, tentang integrity dan sebagainya, tetapi hakikatnya di bawah sana mereka menjalankan aktiviti mereka. Terlalu banyak untuk disenaraikan satu persatu, namun ia tetap kekal berada dalam lipatan sejarah hitam 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan yang perlu dijadikan pengajaran. Pakatan Harapan wajib terus dikuburkan kerana ancaman yang dibawa merosakkan kesucian Islam dan kedaulatan Melayu, seterusnya menggugat perpaduan di kalangan rakyat. Apa yang pasti, pada pilihan raya umum ke-15 yang bakal berlangsung tidak lama lagi, ramai menjangkakan Pakatan Harapan akan terus ditolak agar pengalaman pahit selama 22 bulan tidak akan berulang lagi. Bagi saya, alternatively, kalau betul untuk kita wipe out PH ini dengan mengadakan pilihan raya umum, yang statistik menunjukkan bagaimana kalau campur antara PAS dengan UMNO, mereka mendapat sokongan lebih banyak daripada Pakatan Harapan. Mereka ada 6 juta undi dan PH ada 5 juta. Dan dalam statistik yang dibuat itu, mereka boleh mendapat lebih daripada 30 kursi yang dia boleh dirampas balik daripada Pakatan Harapan. Dan dengan sentimen yang ada sekarang ni, dengan kebencian yang meluak-luak orang Melayu, tambah pula apabila Tun ini menghina macam-macam orang Melayu, bacol dan sebagainya, saya rasa peluang untuk menjadi betul-betul kerajaan Melayu dengan 2/3 majoriti itu cerah untuk PRU 15. Dan kalau itu kita dapat, dengan syarat bahawa Pakatan Nasional ini mempunyai agenda yang jelas terhadap perjuangan untuk menaikkan bangsa dan agama.